Salam sejahtera dan salam satu UiTM. Kami dari pelajar SAMA 1A 20214I di UiTM Kota Kinabalu Sabah yang mengambil kursus CTU 552 iaitu Falsafah dan Isu Semasa. Di sini kami ingin membentangkan tajuk iaitu konsep tismi, etismi dan agnostismi. Slide ini disediakan oleh Rozana Sibir, Nurul Akila binti Jais, Mary Jane Philip, Ivy Evelyn binti Rodi dan saya sendiri iaitu Harriet Justin. Slide ini disediakan untuk pensyarah kami iaitu Encik Razali bin Tarmuji. Di dalam video ini, saya dan rakan-rakan saya akan berkongsi mengenai konsep tismi, atismi dan agnostismi. Apakah itu agama? Pada lazimnya, agama membawa maksud kepercayaan kepada Tuhan, iaitu satu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa-dewa dan berbagai-bagai lagi kepercayaan di muka bumi ini. Manakala kepercayaan pula merujuk kepada aspek ketuhanan dan kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu sahaja. Apakah itu tismi? Secara umumnya, tismi didefinisikan sebagai satu kepercayaan terhadap keberadaan makhluk tertinggi atau dewa-dewa. Perkataan tismi berasal daripada bahasa Yunani iaitu theos yang diterjemahkan sebagai Tuhan dan akhiran ismi yang bermaksud sebagai doktrin ataupun pemikiran. Seterusnya, apakah itu etismi? Etismi bukanlah satu agama tetapi ia merupakan satu bentuk fahaman yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan menafikan sekeras-kerasnya kewujudan Sang Pencipta. Orang yang memegang fahaman ini dipanggil sebagai atheist. Terma atheist berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos. Bermaksud tanpa Tuhan dan theos bermaksud Tuhan. Golongan ateisme ini biasanya menolak secara mutlak kewujudan Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah. Selain itu, golongan ateisme ini biasanya memerlukan bukti-bukti yang kukuh sekiranya wujudnya Sang Pencipta. Golongan ini juga meyakini bahawa hidup adalah proses di mana tiada ruang untuk menerima kewujudan Tuhan. Yang terakhir ialah egotisme. Egotisme juga berasal daripada bahasa Yunani iaitu tanpa dan justik pengetahuan. Golongan-golongan ini tidak tahu cara bagaimana mempercayai Tuhan. Dengan kata lain, atas pagarlah. Mereka ini mudah untuk dipengaruhi untuk masuk ke dalam agama. Namun, harus diingat golongan ini juga mudah untuk keluar dan masuk ke golongan ateisme. Ia diperkenalkan oleh Thomas Huxley pada tahun 1899 ketika penganjuran sebuah majlis di London untuk menguti dana persatuan metafizik yang rata-rata mereka terdiri daripada golongan pemikir. Beliau berpendapat manusia tidak mampu mengetahui asal-usul dan sebab penciptaan alam semesta dan menganggap perbincangan mengenai Tuhan itu sia-sia kerana pasti tiada jawapan yang akan ditemui. Oleh itu, saya akan tunjukkan perbezaan ideologi tismi, ateisme dan agnostisme secara lebih ringkas dalam bentuk jadual bagi memudahkan pemahaman bagi ideologi-ideologi ini. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan teisme, etisme dan agnostisisme. Bagi sejarah kemunculan teisme, istilah teisme berasal daripada perkataan Yunani iaitu theos yang bermaksud Tuhan. Emery H. Bancroft mendefinisikan teisme iaitu theism sebagai berikut. This is belief in the existence of a personal God creator, preserver and ruler of all things. Teisme juga merupakan salah satu bahagian daripada kajian teologi, iaitu theos itu Tuhan dan logos itu ilmu dan pemikiran. Teisme telah datang dalam beberapa jenis selama beribu tahun, iaitu monoteisme, polyteisme, panteisme dan beberapa lagi yang telah banyak berkembang yang tidak pernah diketahui tentangnya. Teisme merupakan pahaman yang meyakinkan bahawa Tuhan itu ada. Teologi bersandarkan kemampuan-kemampuan pemikiran manusia seperti pengalaman ingatan. Dan sekarang, saya ingin menerangkan pula tentang sejarah kemunculan ateisme. Berdasarkan artikel daripada majalah Al-Islam 2008,
Ateisme merupakan perubahan dalam meninggalkan pemikiran Kristian. Ini berlaku secara berperingkat melalui zaman Enlightenment hinggalah kepada revolusi industri yang juga diiringi revolusi sains. Kemuncak penolakan terhadap agama berlaku ketika revolusi Prancis. Prancis menjadi negara etis yang pertama. Mereka merombak cara berfikir dan juga cara hidup manusia dengan hasil sampingannya adalah dengan cara membunuh dengan dahsyat dan juga mengerikan di atas nama kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi Amerika yang masih berpegang kepada agama telah memberi inspirasi kepada revolusi Prancis yang menolak agama. Daripada revolusi Prancis itulah muncul pula pemikiran mengenai sosialisme dan komunisme, di mana Karl Marx menyifatkan agama sebagai candu. Tokoh lain yang sezamannya menguatkan lagi pemikiran ini seperti Charles Darwin, pelopor teori evolusi, dan menjelang Perang Dunia Kedua muncul banyak lagi tokoh yang menguatkan fahaman etisme seperti Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dan Albert Einstein. Dan akhir sekali, saya ingin menerangkan pula tentang sejarah kemunculan agnostisisme. Agnostik berasal daripada dua perkataan Greek, yaitu a dan gnastos. A bermaksud tidak dan gnastos bermaksud tahu, manakala agnostik pula bermaksud tidak tahu. Perkataan agnostik menurut The Cambridge Dictionary of Philosophy pula diperkenalkan oleh Thomas Henry Huxley yang menunjukkan sikap seseorang terhadap falsafah dan agama yang mendakwa bahawa idea metafizik tidak dapat dibuktikan atau disangkal. Oleh itu, seseorang yang digelar atau mendakwa dirinya agnostik adalah individu yang berada dalam keadaan ragu-ragu sama ada seseorang itu boleh mempunyai dan mencapai pengetahuan terhadap Tuhan dan metafiziknya atau tidak. Golongan agnostik juga meragui keseluruhan bentuk hakikat ilmu, termasuklah segala bentuk kewujudan. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, kelompok ini dapat dikesan seawal zaman Yunani kuno di mana ia dibawa oleh Protagoras, Georgias, Hippias, dan Prodicus. Mereka menyebarkan fahaman etika dan epistemologi relativisme. Bagi mereka, hakikat kewujudan adalah tidak penting dan tidak pernah diketahui. Agama menurut mereka adalah penipuan semata-mata, manakala ibadah itu tidak bermanfaat. Nama saya Nurul Akila binti Jais. Saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor kemunculan etisme. Faktor-faktor kemunculan etisme ialah lebih kepada fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat moden sekarang. Faktor-faktornya lebih kepada persekitaran sosial yang wujud disebabkan pengaruh budaya luar semata-mata atau keinginan diri sendiri. Faktor yang pertama ialah fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif ini menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu perkara yang boleh berubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat kini lebih menerima dan menyanjung nilai pembaharuan dan menolak perkara yang konservatif. Dengan anggapan agama, satu pun boleh ubah dalam masyarakat, dan bagi mereka, orang yang kuat berpegang agama akan dianggap konservatif. Konservatif merupakan satu nilai negatif dalam masyarakat. Seterusnya, faktor yang kedua ialah berkaitan dengan moraliti. Golongan etis percaya bahawa moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga.
Mereka juga menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku adil atau sebaliknya tidak memerlukan Tuhan dan syaitan. Masalah logikal juga merupakan faktor-faktor kemunculan. Terdapat persoalan yang menguji pemikiran logik manusia. Sebagai contoh, adakah Tuhan itu berkuasa untuk mencipta satu batu yang terlalu berat yang tidak mampu diangkat oleh dirinya sendiri? Soalan ini merupakan sifat maha kuasa yang ada pada Tuhan, di mana sukar untuk melalui ujian yang logik. Apabila diuji dengan kesusahan atau kesedihan, manusia akan kembali kepada Tuhan. Bagi golongan etis, Tuhan adalah sebagai tempat bergantung apabila manusia berada dalam keadaan yang lemah. Faktor kemunculan yang terakhir ialah tiada kesinambungan. Golongan ini menolak Tuhan kerana keliru dan ragu mengenai kewujudan Tuhan itu sendiri kerana akal mereka tidak dapat menangkap imej Tuhan yang sebenar. Setiap pemikiran tokoh-tokoh etisma ini mempunyai kerangkaan pemikiran yang agak berbeza antara satu sama lain walaupun matlamat mereka jelas sama, iaitu menafikan kewujudan Tuhan. Seterusnya adalah tokoh-tokoh ateisme. Tokoh-tokoh ateisme yang pertama adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche dilahirkan di Prusia, Jerman pada tahun 1844 dan beliau mendapat pendidikan di universiti-universiti di Bonn dan Leipzig. Kemahiran beliau adalah dalam bidang psikologi dan sastra. Berkhidmat sebagai pensyarah sastra klasik di Universiti Basel, Switzerland selama 10 tahun dan kemudian berhenti kerana masalah kesihatan. Pada usia 18 tahun, beliau mula hilang kepercayaan terhadap Tuhan. Beliau meninggal pada tahun 1889 kerana mengalami gangguan fikiran. Beliau menolak agama Kristian kerana agama itu menggalakkan kesusilaan abadi. Nietzsche adalah seorang penganut ateisme yang sangat ekstrim. Dia menyerang agama Kristian habis-habisan. Bagi Friedrich Wilhelm Nietzsche, idea tentang Tuhan, kebaikan, cinta, kasih sayang, kebenaran dan kemahakuasaan menjadi pola untuk mengutuk Tuhan. Beliau bukan saja menolak wujudnya Tuhan tetapi juga menyerang Tuhan. Tokoh yang seterusnya adalah Sigmund Freud. Freud dilahirkan di Freiburg, Moravia, Austria pada 1856, dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Sigmund Freud adalah seorang pakar dalam psikoanalisis. Freud menyatakan bahawa agama sebagai satu pertahanan mental menentang aspek alam semula jadi yang mengancam manusia. Freud telah menggunakan konsep Oedipus kompleks untuk menerangkan tentang kewujudan emosi kagum dan hormat suatu kuasa yang tinggi. Dan bagi Freud, kemunculan idea-idea tentang agama ialah agama tidak lebih dari sebuah ilusi, walaupun agama menunjukkan kepada kita pengajaran-pengajaran tentang alam dan matlamat akhir manusia. Dan menurut Freud, agama adalah sebuah ilusi kerana ia memenuhi harapan manusia yang paling tua, paling kuat dan paling terdesak. Seterusnya adalah Søren Kierkegaard. Beliau adalah seorang pemikir yang berasal daripada Denmark, dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berjiwa keagamaan dan emosi yang mendalam. Sewaktu di Universiti Copenhagen, dia berminat dengan falsafah Hegel, tetapi dia tidak bersetuju dan bertindak menentangnya. Søren berpendapat bahawa pemikiran yang abstrak menghilangkan kepribadian manusia. Søren menentang Danish Lutheran Church dan usaha untuk menjadikan agama Kristian itu masuk akal. Søren mengalami tekanan hidup disebabkan oleh peristiwa yang dialaminya sejak kecil, dan beliau meninggalkan agama sebab Tuhan baginya sudah tidak bermakna lagi. Corak berfikir bersifat kecewa dan putus asa dalam konteks hubungan ketuhanan dan manusia terus mempengaruhi fikirannya. Dan yang terakhir adalah Karl Marx. Karl Marx adalah seorang ahli falsafah politik berbangsa Jerman dan ahli ekonomi. Beliau dilahirkan pada tahun 1818 di Trier, Jerman. Belajar di Berlin dan kemudian mengikuti kumpulan Hegel. Beliau bersifat memberontak dan telah menyukarkan kejayaannya sebagai ahli akademik dan beliau telah beralih bidang kepada kewartawanan. Beliau belajar kepentingan peranan ekonomi dalam perkembangan masyarakat.
beliau menaruh sebuah kepercayaan yang mendalam tentang kekuatan sebuah revolusi. Marx mendapat gelaran The Prophet of Communism, di mana nama beliau lebih masyhur selepas kematiannya. Dan menurut Karl Marx, agama adalah sebahagian dari kelas buruh yang menderita. Dia seorang agnostik yang tidak dapat mengenal Tuhan secara positif. Kesimpulannya, kepercayaan teisme, ateisme, dan agnostisisme merupakan satu titik kemunculan kepercayaan yang wujud di muka bumi ini. Malaysia tidak ketinggalan kewujudan kepercayaan ini walaupun bilangan yang mempercayainya tidak diketahui. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencipta alam ini untuk diduduki oleh semua makhluknya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama hendaklah berpendirian teguh dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dengan adanya agama sebagai pegangan dan panduan hidup, kita dapat hidup dengan aman damai sesama insan di muka bumi ini kerana kita yakin bahawa tidak ada agama yang mengajarkan penganutnya berbuat yang tidak baik. Kepercayaan kepada Tuhan adalah rukun yang pertama dituliskan dalam rukun negara. Betapa pentingnya kita lihat kepercayaan kepada Tuhan dalam membentuk sebuah negara yang harmoni dan sejahtera. Oleh itu, hendaklah kita mempercayai Tuhan yang Esa yang menciptakan segalanya di muka bumi ini dan dialah yang berkehendak ke atas semua makhluk yang diciptakannya. Sekian dari kami. Terima kasih.